لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام أصحاب الإضام الشأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, laksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada surah Muhammad. Betul? Betul. Ayat yang ke-34. 34. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jumpa belum? 34 muka surat berapa ni? 510 juzuk 26. 510. Dah masyaallah. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Ayat yang ke-34 daripada surah Muhammad berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa saddu 'an sabilillah, dan menghalang siapa? Menghalang dirinya dan orang lain. An sabilillah, daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bayang orang yang bukan sekadar kufur atau tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, apa yang Allah sampaikan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kekufuran itu juga diterjemahkan dalam bentuk sikap, perangai, tindak tanduk. Antaranya dengan menghalang orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Thumma matu, kemudiannya orang ini mati. Wahum kuffar, sedangkan mereka masih lagi di dalam kekufuran itu. Maknanya dia tak sempat bertaubat, tak sempat memperbaiki diri dia, mati di dalam keadaan itu. Allah kata apa? Falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan sekali-kali, maknanya apa? Selama-lamanya Allah tidak akan mengampunkan mereka. Ini nak kata suatu ketetapan yang tak boleh diubah. Apa dia? Barang siapa yang mati dalam keadaan kufur, itu dia, tidak diampunkan Allah baginya. Maknanya selagi dia belum mati, keadaan dia tak tahu. Sebab itu kita tak boleh nak bila pandang orang bukan Islam, kita rasa dia ni masuk neraka, sebab dia belum mati. Kalau seminit, sesaat sebelum dia meninggal, masuk Islam, masuk syurga dia. Kita yang sangka buruk pada dia, yang kata dia ahli neraka, silap-silap kita ahli neraka. Jangan main-main. Yang ini bila dah mati dalam keadaan kufur.
dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah kata falan yaghfirallahu lahum. Ya, maksudnya Allah tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Ini yang perlu kita orang kata apa? Mohon pada Allah agar iman kita itu sentiasa terpelihara pada hati, pada diri kita. Kita pun tak tahu kita esok mati macam mana, kan? Walaupun kita hidup alhamdulillah dalam keadaan Islam, ya, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi siapa boleh tahu dia mati ni macam mana keadaan? Tak tahu. Kerana semuanya adalah ketentuan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Dia kata fala tahinu, jangan kamu rasa hina. Ya. Maksud apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Maknanya bila kita tahu, bila kita sedar bahawa ini nasib orang yang bukan Islam, orang yang kafir, Allah tak ampunkan dosanya kalau dia mati dalam keadaan itu. Jadi kita orang Islam jangan rasa hina. Ya, fala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Ya, wala tad'ufu, jangan rasa lemah. Ya, dan mengajak musuh yang menceroboh untuk berdamai. Fala tahinu wa tad'u ila salimi. Ini dia ada kaitan dengan cerita dalam peristiwa ataupun dalam situasi jihad. Maknanya orang Islam dia kena ada sesuatu yang dipanggil sebagai izzah, al-izzah, kemegahan. Jadi megah kerana Islam yang ada, bukan megah kerana diri kita, bukan. Megah kerana Islam. Al-izzah dipanggil walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemegahan itu, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan bagi orang beriman. Jadi kita ni tak salah kalau kita merasa mulia dengan Islam. Tak salah sama sekali. Tak ada kata riak, bukan riak, itu bukan riak. Kan? Tak salah. Kita berbangga, kita rasa mulia dengan Islam, bukan dengan diri kita, dengan Islam. So kena faham tu. Ya. Jadi siapa yang berikan kita kemuliaan itu? Pastilah Allah Ta'ala. Sebab tadi saya kata baca ayat tu, kemegahan itu, kemuliaan itu datang daripada siapa? Daripada Allah. Ya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa nakkan kemegahan, kemuliaan, ya, kemuliaan itu milik Allah semuanya. Jadi Allah beri kemuliaan itu atas nama Islam, yang kita anuti. Jadi jangan lemah, jangan cepat mengajak kepada perdamaian, kepada gencatan senjata. Wa tad'u ila salmi, maknanya mengajak kepada gencatan senjata atau perdamaian apabila bertempur dengan orang, dengan musuh Allah. Jangan cepat-cepat, maksudnya jangan mengalah lah. Ya. Jangan cepat sangat. Ni, ya, jangan cepat sangat menyerah, begitu. Kena ada kekuatan. Wa antumul a'launa. Ini dia. Sedangkan atau padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Al-a'launa, mana orang yang lebih mulia. Tadi izzah tadi tu.
al-ulu, ya, kemuliaan, ketinggian. Kerana apa? Li'annakum mu'minun, kerana kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini keyakinan, kepercayaan yang ditanamkan ke dalam hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok dalam siri-siri jihad, peperangan, kebanyakannya, hampir semua peperangan itu, jumlah orang tentera Islam itu kurang daripada tentera musuh. Mesti kurang. Tapi kurang tu tak bererti tak kuat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sikit, ya, mengalahkan fi'atan katsirah, kumpulan yang besar, yang ramai, ya, biiznillah, dengan izin Allah. Itu dia, kan? Ya. Jadi orang Islam macam tu. Mana tentera Islam begitu. Ya. Dia satu lawan, ya, maknanya kalau 1000 boleh kalahkan 2000. Ya. Dia macam tu, sifir dia macam tu, boleh kalahkan ramai. Kemudian disebut di sini wallahu ma'akum. Mana jangan rasa lemah, jangan rasa hina bila berhadapan dengan musuh Allah. Jangan cepat menyerah, jangan cepat ajak berdamai, ya, kerana kamu adalah orang yang lebih mulia, al-a'launa. Apa lagi? Wallahu ma'akum, Allah bersama-sama kamu. Maknanya Allah sentiasa membantu, menolong dan mendukung kamu. Itu dia, itu keyakinan yang cukup hebat. Wala yatirakum a'malakum, ya, dan Allah tidak sekali-kali akan mengurangi, ya, tidak akan sekali-kali mengurangi pahala amalan kamu. Maknanya jaminan, ni kata jaminan, jaminan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mestilah ada ciri-cirinya, kan? Maknanya mestilah ada syarat-syarat, terma dan syarat yang menyebabkan mereka ini diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tu ada di atas sebelum ni lah, kan? Boleh baca balik ayat yang ke-31, 32, 33. Sebelum ni kita dah baca dah. Siapa dia? Ya, tentera Allah yang sebenar. Baru boleh jadi tentera Allah, kan? Ni sembahyang subuh pun tak boleh nak bangun, tentera Allah apa? Tak? Nak bangun subuh pun tak larat. Harap Jumaat aja. Ni rakam marah pula orang kau. Asyik guna marah ayo, kan? Satu Malaysia kutuk saya, tuan. Kutukan berjemaah dia panggil. Ada kuih, kan? Kan? Duli lah. Kutukan berjemaah. Kita berceramah ni, ada masa kita bersemangat, ada masa kita cakap tegas. Betul tak? Saya cerita pasal apa ni? Perang, kan? Boleh cakap, marilah kita berperang fisabilillah. Boleh? Lambi je baik. Itu tak jadi macam tu, tak? Jadi dia ambil tempat saya marah tu, itu yang dia apa? Dia hebahkan. Nampak saya kita tengah marah, kita sombong, kita angkuh, macam-macam lah, taklah, macam ni kau imam tu. Macam ni ke imam besar, macam-macam lah orang.
Ya, wallahu ma'akum, Allah bersama-sama kamu dan Allah tidak akan sekali-kali mensia-siakan amalan kamu. Maknanya semuanya. Sebab itu tuan kan, macam mana pun hebat kita umat Islam di akhir zaman ni, takkan mampu kita menandingi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan mampu kita bukan setakat nak menyaing, nak bersaing, tak. Kan? Tak boleh nak saing, tak boleh langsung lah nak bukan bersaing, nak lawan dengan para sahabat punya pengorbanan dengan agama ni. Cuba kita tanya diri kita tuan-tuan, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan? Banyak mana peluh kita telah orang kata koring peluh kita sebab berjuang agama Allah. Ya. Banyak mana jasa kita kepada Islam. Di macam mana kita nak menyaingi dengan para sahabat yang telah melakukan segala-galanya untuk agama Allah. Segala-galanya. Kan? Kita nak buat benda yang lebih sikit untuk diri kita pun kita tak nak. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Ya tak? Kita nak buat amal ibadah yang agak banyak daripada biasa yang kita buat. Itu untuk siapa tu? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Kan? Nak baca Quran lebih sikit, banyak. Nak sembahyang sunat lebih, bangun malam tahajud, nak puasa sunat. Yang itu pun kita tak mampu nak buat. Jangan ceritalah untuk orang lain, untuk umat Islam yang lain. Nampak tak? Jadi Allahu Akbar, ya, jauhlah kita ni dengan para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu. Agak kalau kita hidup zaman Nabi, kita dia dah macam orang munafik ke semua. Selesai lah. Kan? Bukanlah saya berdoa, bukan. Kalau saya apa kan? Agak kalau saya nak Umar tu lama kena korek lagi tu ni. Lama dah kena kerat kepala masing-masing kan. Sebab teruk benar gitu. Ya. Nak suruh bersabar sikit pun tak boleh. Kan? Nak suruh bersabar tak malu. Ya. Tak mau sabar. Orang marah-marah. Siapa orang masjid kena marah. Kan masjid Putra. Semua masjid yang situasi yang saya alami ni semua dialami oleh semua masjid yang terpaksa buat benda macam ni. Kan? Orang tak nampak, orang tu nak marah. Marah AJK, marah pengusi, marah itu, marah tak habis-habis. Sian kan? Itulah dia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Hanya saja kehidupan dunia itu, ya, melainkan, ya, ibarat permainan dan hiburan. La'ibun permainan, lahwun hiburan. Apa makna la'ibun? La'ibun ni benda main-main. Bila kita berkata benda permainan, mana apa? Benda tak serius. Habis-habis kan? Tu nama main-main. Main-main lah kau ni, mana apa? Tak serius. Habis je habis lah. Macam orang main bola kan, permainan kan, sukan. Dia main 90 minit, habis balik. Yang bodoh habis 90 minit bergaduh. Orang tu yang pemain profesional tu dapat dapat gaji kan, dia kalah pun dapat gaji kan, berpuluh-puluh ribu, berjuta gaji setahun, ya tak? Kita peminat-peminat ni bergaduh sama kita. Itu asal bodoh. Itu asal bodoh. Orang main-main kan, kata permainan, habislah. Dia tak serius. Hui, fanatik dah. Kan?
Mentang CR7 dah balik MU, contoh kan, kau main lagi dah, upload status semua, oh ya sah betul, baru keluar gua lah katakan kan, anda fanatik betul dah. Orang main-main ni habis serius, tak serius, sebab main, namanya permainan, tu laibun. Allah kata dunia ni, inilah dia, habis. Bila mati tak ada apa dah. Maksud tak ada apa dah, tak ada siapa nak irau dah, sebab dah tak ada, dah mati. Dan dunia ni juga akan berakhir, habis dengan hari kiamat dan sebagainya. Walahun, dan juga hiburan. Ya. Masa hiburan, sebab apa orang nak berhibur? Orang nak lepaskan stres dia. Nak tenangkan hati dia. Nak seronokkan jiwa dia. Walaupun hakikatnya dia tidak seronok, tapi bolehlah hiburkan diri dia. Itulah dunia, tuan. Itulah dunia. Sesuatu yang tidak serius. Ya, ini secara umum, tuan. Ini secara umum. Bukan kata dunia ni tak penting, jangan silap faham. Dunia ni penting, tapi secara umum Allah Taala nak beritahu pada kita. Ya, la'ibun walah. Ya, benda permainan dan juga hiburan. Untuk tujuan hiburan semata-mata. Kan ada selalu kita jumpa kan, dia buat iklan ke apa benda ke, itu apa? Untuk tujuan hiburan semata-mata. Serius tak? Sama kan tadi, mainan ke, hiburan ke, benda tak serius, untuk tujuan hiburan semata-mata. Janganlah beriawana. Gitu. Janganlah kan sungguh-sungguh sangat, obses sangat pasal benda ni. Hiburan dan benda hiburan semata-mata. Tak ada benda yang serius di sebalik itu. Begitulah dunia. Allahu Akbar. Ya. Disebut di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dunia dan isinya itu adalah, dia kata, ya, perkara-perkara yang, dia kata al-huzuz ni kita apa dalam bahasa kita ni, maknanya benda yang segera lah, benda yang senang dapat kan. Dunia ni benda senang dapat, kita cari kita dapat, kita dapat kan. Ya, mana benda yang mendatang ketika itu, pada masa itu, tidak layak untuk menjadi penghalang kepada seseorang untuk mara berjihad. Ya, dunia ni tak layak untuk menghalang kita untuk mengejar sesuatu yang lebih abadi sifatnya, iaitu akhirat. Kan? Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfi. Barang siapa yang mahukan tuaian, hartha maknanya tuaian, benda yang kita tuai, hasil akhirat, Allah akan tambahkan lagi hasil dia. Orang yang nak hasil di akhirat, Allah akan tambahkan lagi hasil dia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan orang yang nakkan hasil tuaian, dapatan dalam bentuk keduniaan, Allah kata, aku bagi separuh atau sebahagian daripada apa yang dia nak. Tak dapat semua. Ada orang dapat semua ke? Semua dia dapat? Tak ada. Kan? Macam mana kaya pun ada benda yang dia tak dapat. Dia kaya tapi gaut. Contoh. Kan? Orang tak kaya tapi tak gaut, boleh makan seafood. Dia kaya, duit banyak, nak beli kotam besar tak boleh sebab gaut, tak boleh makan. Contoh ini tuan. Tak ada faedah kan?
Maknanya kita manusia ni macam mana kaya pun dia tak dapat semua. Tuhan bagi, ada yang Tuhan tak, ada yang mana Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi, ada yang tak bagi, tak bagi. Kaya tapi sakit, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, semua tak boleh makan. Tengok orang kampung kan, semua dia belasah sebab dia sihat, walaupun tapi dia tak kaya, nampak tak? Jadi tak orang tak semua dapat semua benda lah. Itulah dunia. Jadi orang yang nakkan cari keduniaan ini semata-mata Allah bagi, tapi Allah bagi sebahagian daripada keduniaan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, malangnya tidak ada baginya sebarang nasib di akhirat. Ini kita tak nak. Ini yang kita tak mahu. Ya, jadi carilah hasil tuaian akhirat. InsyaAllah Allah akan beri dunia ini kepada kita secukupnya. Bukan semahunya, tapi secukupnya. Dunia ni kita nak secukupnya, tuan-tuan. Bukan semahunya. Kalau semahunya memang tak cukup, jawab ya tak? Kalau ikut ndak kita lah, kemahuan kita, takkan cukup dunia. Tapi kalau keperluan, kecukupan, insya-Allah. Sebab itu jangan minta kekayaan, mintalah kecukupan. Sebab yang mahal tu bukan kekayaan tu, kecukupan tu yang mahal. Sebab yang banyak tak semesti cukup. Ya, kalau Allah tak beri kecukupan, tapi yang sikit boleh jadi cukup kalau Allah beri kecukupan, walaupun dengan yang sedikit. Itu dia. Bila cukup macam tenang hati, tak risau, tak risau, tak gelabah, tak apa, sebab cukup. Yang gelabah tu pasal ni sebab tak cukup lah. Sebab tak cukup. Kan? Jadi itulah dia, tuan. Masing-masing itu apa nama? Peraturan Allah, kan? Ketentuan Allah. Baik. Jadi sifat keduniaan tadi, ya, sifatnya ialah seperti mainan dan juga hiburan yang segera akan lenyap. Permainan tadi habis main, habis lenyaplah dia. Hiburan pun dah terhibur, tak ada dah tak ada orang nak menyanyi yang kejoy, tak ada kan. Habis menyanyi, berhenti dah. Penat nak menyanyi. Ya. Penat tadi. Dan sesungguhnya akhirat itu ialah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya, maka tidak sayugia atau tidak sewajarnya, ya, kecintaan terhadap dunia itu dan ketamakan terhadap isinya berupa kelazatan dan syahwat menjadi sebab untuk menjadi pengecut dalam berjuang dan meninggalkan jihad. Itu dia. Ya, berat. Kita mungkinlah kita tak terasa benda macam ni sebab kita bukan duduk dalam zaman itu, kan? Kalau kita duduk di Palestin, mungkinlah kita terasa sebab tempat tu tempat berperang. Di Syria ke di mana-mana tempat berlaku perang ni. Tapi kita duduk di Malaysia, kita bukan berperang dengan musuh yang macam mereka perang tu. Kita berperang dengan musuh dalam selimut. Dalam selimut diam musuh kita tu. Nama apa? Nama nafsu. Dalam selimut lah kan. Dalam selimut sampai itu yang payah nak bangun malam, payah nak pergi sembahyang, kan? Ya, musuh juga tu. Ya, kawan dia setan. Memanglah setan tu musuh, kan? Allahu Akbar. Ya, maknanya kita ni macam mana duduk di tempat mana pun, kita orang Islam ni, orang beriman mesti ada musuh dalam kalangan, ya, dalam kalangan makhluk Allah. Habiskan di sini.
Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Dan sekiranya kamu beriman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, ya, yu'tikum ujurakum, Allah akan kurniakan kepadamu pahala-pahala kamu dengan sempurna. Ya, bila nak nampak pahala kita besok tuan? Nantilah, tunggu ke akhirat besok kan. Allah Ta'ala bagi, ya, buku apa namanya, buku catatan kita besok, buku rekod kan, banyak tengok, ya. Allah Ta'ala bagi buku rekod kita besok. Kalau dapat sebelah kanan, Allahu Akbar, seronok. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang kalau dapat buku catatan amal tangan kanan, besok di akhirat punya seronok dia. Dia bangun, dipanggil orang keliling dia di padang mahsyar besok. Silakan baca buku dan, kalau dia ni 9 lah kan, iqra'u kitabiyah, baca buku aku ni, nak tunjuk ke orang masa tu. Masa tu tidak dikira riak, sebab masa tu dah kiamat. Dah kiamat, tak ada amalan dah, tak ada dosa pahala. Baca buku dan, nampak banyak asah, banyak pahala dan naik khabar kan. Dan dah kata dah, ini memang botol ni, benda-benda botol ni. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku dah tahu nah ini akan berlaku. Dah confident, sebab apa? Dah betul-betul kan. Ya, punya seronoknya besok. Mudah-mudahan tuan, kita saling menengok rekod kita. Lah betul lah, pahala banyak. Wih, betul lah. Semua seronok tunjuk kitab masing-masing, buku catatan amal. Habis kalau orang dapat sebelah kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celakolah dan alangkah baik kalau dia tak dapat buku. Tak payahlah buku ni dah. Dah tahu buku rekod merah semua. Macam kita marilah sekolah, cikgu kata balik ni buku rekod bagi kat ayah sain. Tengok merah tak dapat ayah tu dah. Sendiri sain, macam mana buat ya? Kan? Sebab apa? Tak ramah dengan keputusan kita tu. Walaupun kita yang buat benda tu kan, yang pemalas kita ya. Tapi kita tak suka sebab keputusan itu gagal. Jadi orang yang dapat catatan amal, buku catatan amal sebelah kiri, Allah sebutkan dalam Quran, ya laitani lam uta kitabiyah. Tak dapat pun tak apalah buku ni. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Tak lopeh punya tu kan. Allah. Walam adri ma hisabiyah. Kan, dia kata aku tak tahu inilah keadaan. Dah cakap tak tahu apa. Dah kita diberi pilihan di dunia untuk beriman atau sebaliknya, tapi kita pilih untuk tidak beriman, habis. Okey. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta kamu ke semua harta-harta kamu. Maknanya Allah nak beritahu, kalau kamu wahai manusia beriman, bertakwa, Allah lah yang akan beri pahala pada kamu. Allah bukan minta apa-apa daripada kamu. Bukan nak suruh kita bagi semua duit kita pada Allah Ta'ala, tetapi keluarkan zakat sebahagian sahaja. Wa mimma razaqnahum, sebahagian daripada rezeki, bukan semua tuan. Zakat bukan 100%, 2.5%, 2.5, bukan 3, 2.5%. Banyak ke? Tak banyak kan? 2.5%. Jadi kalau kita rasa 2.5% banyak, mana parah lagi tu.
Allah kata wala yas'alkum amwal. Allah tak minta kita bagi pahala pada Allah. Allah nak suruh kita untuk diri kita juga. Ya, kita beri zakat, sedekah, tolong orang susah. Ni banyak orang kawan-kawan kita susah. Kan? Aulah bila nak habis pandemik ni tuan kan. Banyak orang hilang pekerjaan tuan. Ramai. Kita mungkin tak tahu ialah bukan semua orang sanggup untuk menunjukkan kesusahan masing-masing kan. Ada orang dia tak tergamak nak minta kat orang. Ada orang dia tak tergamak tak minta, dia minta kau jual ada ya. Ada tu dah pun minta lagi. Ada ya. Masing-masing lah masing-masing. Kan? Tu nama buruk minta. Asyik minta ke jual. Masing-masing lah. Jadi itu dia. Sudah kata sini, Allah tidak meminta kamu memberikan semua hartamu, bahkan zakat yang difardukan sahaja. Ya, kata Imam Ibn Katsir, Allah itu maha kaya, tidak mahu meminta apa-apa daripada kamu, tetapi Allah memfardukan kamu dengan zakat daripada harta kamu untuk kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu para fuqara, orang yang susah, dan manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Kan? Allah Ta'ala beri kita harta. Kan? Harta ni siapa yang bagi? Allah bagi. Allah bagi harta. Allah suruh kita keluarkan sebahagian. Allah nak bayar dengan apa? Bukan dengan pahala, dengan syurga. Dengan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah nak beli daripada orang beriman ini harta mereka, diri mereka dengan syurga. Harta diri ni siapa punya? Allah bagi. Maknanya Allah bagi modal. Allah bagi modal kita menego. Bagi modal menego. Apa dia? Modal dia apa? Harta kita dengan diri kita. Kita kena usaha, kita gunakan modal ini, kita gunakan modal yang Allah Ta'ala beri ni. Meniaga, jual pada Allah, Allah beli dengan syurga. Nampak? Padahal modal siapa punya modal? Allah Ta'ala punya. Nampak? Sebab itu namanya tijaratan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Itu perniagaan. Perniagaan yang Allah beri modal, Allah beli balik, ya, dengan syurga. Kalau tak faham tak tahulah. Kalau tak nak berniaga lagi tak tahu. Itu simboliknya. Maknanya hidup kita dalam beramal soleh, beriman, beramal soleh ni umpama kita berniaga. Perniagaan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah, daripada neraka Allah. Yang modalnya diberikan secara percuma oleh Allah, harta dan diri kita. Kita kena usaha, berniaga. Allah beli balik dengan syurga. Itu dia. Ya. InsyaAllah sambung lagi pada pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa si' bi arzaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.